Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Ini merupakan tugasan yang kedua iaitu laporan bagi subjek psikologi perkembangan dan kanak-kanak. Dan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Ini merupakan tugasan yang kedua iaitu laporan bagi subjek psikologi perkembangan dan kanak-kanak. Dan pada hari ini saya akan menemu ramah kanak-kanak yang saya pilih iaitu adik saudara saya sendiri berserta dengan ibunya. Jadi marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Faisal dan izinkan untuk Maklong dan Iman kenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman bin Muhammad Nazri, berumur 15 tahun dan tinggal di Bandar Baru Bangi, Selangor. Hubungan saya kepada Muhammad Luqman Hakim adalah sebagai adik saudara. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Puan Umi Kalsum, ibu saudara kepada Muhammad Luqman bin Faisal, manakala ibu kepada Amin Iman bin Muhammad Nazri. Hari ini saya akan berbicara tentang perkembangan Amin Iman dari usia dia lahir sehingga 6 tahun. Untuk pengetahuan semua, kami membesar daripada kecil bersama-sama. Saya sunat, Iman tengok, dan Iman sunat pun saya tengok. Jadi setiap proses pembesaran dapat saya lihat dengan mata saya sendiri. Baiklah, marilah kita masuk kepada topik yang pertama. Berdasarkan teori yang saya telah belajar di dalam subjek ini, saya memilih teori kematangan Arnold Geisel. Di dalam teori ini terdapat 5 tahap perkembangan kanak-kanak. Tahap perkembangan yang pertama ialah perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kedua ialah perkembangan bahasa, ketiga fizikal dan akhir sekali sosial emosi. Jadi maklum, apa yang maklum rasa ataupun apa yang maklum nampak tentang Iman ketika usia Iman dalam lingkungan 0 hingga 5 tahun? Adakah Iman seperti bayi yang lain, menangis secara tiba-tiba ataupun suka memasukkan benda-benda yang dia nampak ke dalam mulut? Atau macam mana? Bolehkah maklum memberi sedikit huraian tentang soalan ini? Kebiasaannya, bayi pada usia di bawah 3 tahun, mereka akan melalui pelbagai tahap perkembangan. Antaranya seperti pertama, menangis secara tiba-tiba. Kenapa bayi menangis secara tiba-tiba? Mungkin dia menangis sebab itu adalah salah satunya cara bayi berkomunikasi. Dia menangis sebab mungkin lampin dia basah, ataupun dia lapar, dia berasa letih, tidak selesa ataupun sakit. Okey. Selain daripada itu, bayi juga akan menangis secara tiba-tiba. Mungkin mereka berasa terkejut ataupun cemas. Okey. Contohnya bayi yang berusia 6 bulan tiba-tiba dia terdengar bunyi yang kuat daripada luar, seperti pintu yang ditutup dengan kuat kan. So bayi mula menangis. So bila dia menangis tu, bayi tu sebenarnya berasa takut dan cemas kerana bunyi itu datang secara tiba-tiba. Wow, nampaknya maklum dah lebih tahu tentang perkembangan kanak-kanak ini lebih awal. Baik maklum, terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik itu. Dan seterusnya saya ingin menanyakan soalan kepada Iman pula. Seterusnya Iman, masih ingat tak mula-mula Iman menguruskan diri sendiri pada umur berapa? Maksud menguruskan diri sendiri itu seperti mandi, pakai baju sendiri, makan sendiri. Ingat tak Iman bila Iman mula membuat sedemikian? Iman mula menguruskan diri sendiri seperti mandi, makan dan memakai baju sekitar umur 4 hingga 6 tahun. Pada waktu itu, Iman mula belajar melakukan perkara-perkara asas dengan sendiri.
walaupun mungkin masih memerlukan sedikit bantuan atau bimbingan dari Pak Long dengan Mak Long. Namun, proses ini berbeza bagi setiap orang. Ada yang lebih cepat berdikari dan ada juga yang mengambil masa untuk selesa menguruskan keperluan sendiri. Apa yang penting, Iman terus berusaha dan belajar menguruskan diri dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Oh, faham. Jadi Iman boleh bagi contoh tak tentang apa yang Iman buat semasa umur ketika itu? Dari situ, saya boleh belajar berdikari dan saya boleh mempraktikalkannya setiap hari. Sebagai contoh, saya menguruskan diri saya sendiri semasa mandi mula daripada umur 5 tahun. Ketika itu, saya rasa yakin untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan ibu dan bapa saya dan kesannya saya berjaya melakukan perkara itu sendiri. Dan akhir sekali, saya merasa kepuasan jika dapat melakukan sesuatu perkara itu sendiri. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. Kita teruskan kepada isi yang kedua, iaitu perkembangan dari kanak-kanak ke remaja melibatkan perubahan fizikal. Jadi apa yang saya ingin bincangkan pada hari ini tentang analisis perkembangan fizikal kanak-kanak berlaku. Kita masuk pada teori perkembangan kognitif pula, yang saya ambil ialah teori Jean Piaget. Terdapat 4 tahap dalam perkembangan kognitif Piaget, iaitu tahap yang pertama ialah tahap sensori motor atau deria motor. Tahap ini dia berlaku daripada sejak dia lahir sehingga umur 2 tahun. Tahap yang kedua ialah tahap praoperasi, berlaku pada umur 2 tahun sehingga 7 tahun. Tahap yang ketiga ialah tahap operasi konkret, berlaku pada umur 7 tahun sehingga 11 tahun. Dan tahap yang terakhir, tahap operasi formal, yang berlaku pada umur 11 tahun sehingga 15 tahun. Dan pada kategori yang saya pilih ini ialah tahap operasi formal. Kenapa saya pilih tahap operasi formal? Kerana kanak-kanak yang saya kaji ini berumur 15 tahun, yang mana tahap ini cenderung kepada menyelesaikan masalah abstrak dan dengan logik. Pemikiran saintifik terbagi kepada dua, iaitu induktif dan diduktif. Pemikiran ini boleh mengemukakan hipotesis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, memberi idea tentang masalah pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh yang lebih dalam lagi, kanak-kanak itu ataupun remaja itu, dia sudah boleh memberi idea ataupun memberi pendapat tentang dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Seperti contoh seperti pembakaran sel terbuka, dia dah boleh beri pendapat tentang apa yang dia rasa bagus dan tak bagus. Selain itu, di dalam perkembangan ini mempunyai sikap prihatin kepada identiti diri dan isu sosial, di mana kanak-kanak itu dia sudah ada rasa prihatin terhadap sekelilingnya. Dan akhir sekali, di dalam tahap perkembangan operasi formal ini, remaja tersebut sudah berasa keinginan untuk mencuba sesuatu perkara. Baiklah, jadi soalan ini saya tujukan kepada Iman. Pada lingkungan usia ini, iaitu 15 tahun ini, adakah Iman rasa satu perubahan dari segi fizikal, seperti ketinggian Iman berubah ke, bentuk badan Iman berubah, dan apakah yang Iman rasa apabila sudah sampai tahap remaja ni? Macam Iman rasa nak bercinta ke, nak cuba buat sesuatu benda sendiri, atau bagaimana? Pada lingkungan usia ini, Iman mungkin mula perasan beberapa perubahan fizikal seperti penambahan ketinggian, suara yang berubah atau perubahan pada bentuk badan. Iman rasa ini adalah perkara biasa kerana badan sedang melalui fasa akil balik. Dari segi emosi dan pemikiran, Iman rasa fasa remaja juga sering membawa perasaan baru. Iman mungkin rasa ingin lebih berdikari, mencuba perkara baru
tanpa terlalu bergantung pada orang lain seperti Pak Long dan Mak Long. Ada juga kemungkinan timbul rasa minat untuk bercinta atau tertarik kepada orang lain kerana perasaan ini biasa muncul pada usia remaja. Namun, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza. Ada yang fokus kepada hobi atau pelajaran, manakala yang lain lebih suka meneroka persahabatan atau hubungan. Tetapi bagi Iman akan lebih fokus kepada pelajaran untuk masa depan Iman yang lebih baik. Apapun perasaan dan perubahan Iman alami, ia adalah sebahagian daripada proses membesar dan penting untuk belajar mengenali diri sendiri sepanjang perjalanan ini. Baik, nampaknya proses perkembangan Iman ini secara normal dan sama seperti kanak-kanak yang lain. Okey, kita teruskan kita punya perbincangan ini kepada Mak Long. Baiklah Mak Long, apakah cadangan aktiviti yang Mak Long lakukan kepada Iman yang pada usia Iman 0 hingga 5 tahun, dan bolehkah Mak Long nyatakan kesan daripada aktiviti tersebut? Terdapat beberapa aktiviti yang sesuai diberikan kepada bayi yang berumur 0 hingga 5 tahun, kerana dengan adanya aktiviti seperti ini dapat membantu perkembangan emosi, perkembangan fizikal dan juga perkembangan kognitif bayi. Antara beberapa cadangan yang boleh kita perkenalkan kepada bayi pada tahap umur 0 hingga 5 tahun, antaranya seperti yang pertama, bermain peekaboo atau sorok-sorok. Yang kedua, kita boleh melatih melatih bayi berdiri dengan bantuan seperti sofa ataupun kerusi dan meja. Yang ketiga, kita boleh bantu bayi mencuba aktiviti seni seperti mewarna dengan menggunakan jari. Yang keempat, membantu bayi dengan permainan yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan sebaya, seperti bermain dalam kumpulan. Dan seterusnya, setiap daripada aktiviti ini boleh memberi impak ataupun kesan terhadap perkembangan bayi tersebut. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujungnya. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan dekat sini ialah Iman merupakan seorang kanak-kanak yang berkembang seperti kanak-kanak lain. Dari Iman umur 0 hingga dia remaja ini, perkembangannya berlaku secara stabil dan tidak ada sebarang masalah. Jadi Iman ini dia tiada masalah dari segi mengawal emosi, menguruskan diri dan sebagainya. Saya harap dengan bimbingan Mak Long ini boleh terus memupuk Iman menjadi manusia yang lebih baik pada masa akan datang. Dan akhir sekali, Mak Long boleh tak Mak Long berikan sedikit kesimpulan tentang temu bual kita pada hari ini? Kesimpulannya, tahap perkembangan setiap bayi adalah berbeza dan unik kerana setiap bayi mempunyai rentak tumbesarannya yang tersendiri. Okey, ada bayi yang cepat bercakap, ada pula bayi yang lambat berjalan. Jadi perkembangan fizikal dan emosi bayi dipengaruhi oleh faktor persekitaran, faktor genetik dan juga cara asuhan. Bagaimana bayi tersebut menerima cara asuhan. Jadi kita sebagai ibu bapa penting untuk memahami bahawa perbandingan dengan bayi yang lain tidak semestinya sama, kerana setiap bayi berkembang mengikut keperluan dan potensi masing-masing. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, bahawa
tahap perkembangan bayi adalah bergantung kepada persekitaran, bagaimana bayi itu diasuh, bagaimana bayi itu dididik dan bagaimana cara bayi itu menerima apa jua tindak balas yang berlaku di sekeliling pembesaran bayi tersebut. Okey, jadi setakat ini sajalah pendapat yang saya boleh kongsi sepanjang pembesaran Amin Iman sehingga ke usia 6 tahun. Baiklah, terima kasih Mak Long dan Iman. Saya akhiri video ini dengan ucapan ribuan dan terima kasih kerana sudi untuk